Sains Offline bersama Muallimah Zati. Hari ini kita akan mempelajari tentang topik proses hidup tumbuhan bahagian 2, iaitu fotosintesis. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang proses hidup tumbuhan dan fotosintesis. Kandungan pada hari ini ialah fotosintesis. Oleh itu, Muallimah harap kamu dapat membuat kesimpulan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan dan menyatakan keperluan tumbuhan untuk proses fotosintesis dan hasil daripada proses fotosintesis. Jom kita imbas kembali pelajaran yang lepas tentang gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. Tumbuhan mempunyai beberapa struktur seperti pucuk, daun dan akar. Pucuk merupakan bahagian tumbuhan yang hidup dan tumbuh untuk bergerak balas terhadap cahaya. Manakala daun merupakan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap sentuhan. Contohnya pokok semalu dan Winnistrap. Manakala akar akan bergerak balas terhadap tarikan graviti dan juga air. Apa maksud fotosintesis? Foto bermaksud cahaya, manakala sintesis bermaksud menyatukan. Jadi, fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanannya dengan kehadiran cahaya. Kalish, kalau kambing dan lembu makan rumput sebagai makanannya dan manusia makan hasil tumbuhan seperti nasi dan sayur-sayuran, bagaimana pula dengan tumbuhan? Tumbuhan tidak makan, tapi tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Apa yang diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis? Tumbuhan memerlukan matahari, karbon dioksida, air dan klorofil. Matahari merupakan sumber tenaga yang utama, manakala karbon dioksida merupakan gas yang berada di udara yang masuk ke dalam tumbuhan melalui daun. Manakala air akan diserap oleh akar tumbuhan. Dan klorofil merupakan bahagian tumbuhan yang berwarna hijau. Apa yang berlaku semasa proses fotosintesis? Semasa proses fotosintesis, klorofil menyerap cahaya matahari dan menukarkan air serta karbon dioksida kepada glukosa dan oksigen. Glukosa yang terhasil kemudiannya saling bergabung untuk membentuk kanji yang tersimpan pada bahagian tumbuh-tumbuhan seperti daun, batang, akar, biji benih, bunga dan buah. Di manakah kanji tersebut akan tersimpan? Kanji tersebut akan tersimpan di bahagian buah, bunga, daun, batang dan biji benih. Jadi, ringkasan kepada proses fotosintesis dapat dilihat dalam rajah di bawah. Dengan kehadiran klorofil, klorofil akan menyerap cahaya matahari dan menukarkan gas karbon dioksida dan air membentuk kanji dan oksigen. Kanji dan oksigen merupakan hasil fotosintesis. Kanji di sini akan digunakan oleh bahagian tumbuhan seperti buah,
biji benih, daun, batang dan bunga. Manakala oksigen akan digunakan oleh manusia dan haiwan. Apakah kepentingan fotosintesis kepada hidupan? Terdapat 3 kepentingan fotosintesis kepada hidupan. Yang pertama, membekalkan makanan. Sebagai contoh, burung makan makanan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dengan secukupnya, seperti buah tomato ataupun buah ceri. Kedua, fotosintesis membekalkan oksigen kepada hidupan seperti manusia dan haiwan untuk tujuan pernafasan. Manusia dan haiwan akan mengeluarkan karbon dioksida di mana akan digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Oleh itu, keseimbangan udara dapat dikekalkan di alam ini. Baiklah semua, sebentar tadi kita telah mengetahui rangsangan bagi struktur tumbuhan dan proses fotosintesis. Mukadimah harap kamu semua dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, Mukadimah sediakan uji minda. Semua murid perlu menjawabnya ya. Arahan, sila salin dan jawab soalan yang berikut dalam buku latihan Sains 1. Jawab 5 soalan di bawah. Yang pertama, senaraikan 2 hasil yang terbentuk daripada proses fotosintesis. Kedua, nyatakan di mana kanji disimpan pada tumbuh-tumbuhan. Ketiga, nyatakan 3 kepentingan fotosintesis kepada hidupan. Keempat, apakah maksud proses fotosintesis? Kelima, nyatakan gerak balas struktur tumbuhan di bawah iaitu pucuk, daun dan akar. Peringatan, pastikan kamu menulis tarikh, hari dan tajuk. Kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.